Hai dan selamat datang ke sesi penerangan kita hari ini. Anda tahu tak, selalunya bila kita fikir pasal bumi, kita cuma nampak ia sebagai seketul batu gergasi yang terapung dekat angkasa lepas kan? Tapi sebenarnya, bumi kita ni lebih ibarat sebuah mesin jam randik kosmik yang sangat-sangat hebat. Bayangkan, bumi ni macam satu jentera yang berputar tanpa henti. Setiap gear, sekecil mana pun pusingan dia tu, secara langsung memberi kesan kepada hidup kita hari-hari, kepada cuaca dan juga iklim di sekeliling kita. Cuba fikir, memang menakjubkan macam mana satu pergerakan yang berlaku berjuta-juta kilometer jauhnya di angkasa sana boleh tentukan sama ada hari ni kita nak kena pakai baju sejuk yang tebal ataupun sekadar kemeja nipis je. Okey, jom kita terus selami topik kita. Untuk sesi kali ini, kita ada beberapa perkara menarik nak bincangkan. Kita akan mulakan dengan tarian kosmik dua pergerakan. Lepas tu kita tengok kesan harian dari putaran bumi, daya Coriolis, kitaran tahunan dan kita akan akhiri dengan fenomena gerhana serta perubahan suhu. Pendek kata, kita akan asingkan jarum jam harian dengan jarum jam tahunan bumi kita ni. Kita mulakan dengan bahagian pertama kita hari ini iaitu tarian kosmik dua pergerakan. Mari kita fahamkan peraturan asas tarian kosmik planet kita dulu. Perhatikan betul-betul nombor ni. 23,5 darjah. Anda tahu tak, bumi kita ni sebenarnya tak berdiri tegak dengan sempurna pada paksinya. Tak sama sekali. Ia sebenarnya sengit sikit, tepat sebanyak 23,5 darjah pada satah tegaknya. Dan fakta yang nampak macam simple ni, percayalah, ia adalah master key atau kunci utama kepada hampir ke semua fenomena cuaca dan iklim yang kita akan sembang sekejap lagi. Kalau bumi ni tak sengit macam ni, mesin jam randik kita tu akan berfungsi dengan cara yang totally berbeza. Jadi, ada dua jenis pergerakan utama yang bumi kita buat serentak. Pertama, putaran bumi. Ini adalah pusingan bumi pada paksinya sendiri yang mengambil masa 24 jam. Macam gasing tu. Kalau anda nak tahu, masa anda tengah duduk sekarang ni pun, anda sebenarnya sedang berputar selaju lebih kurang 1,670 km sejam tanpa anda sedar. Keduanya pula ialah peredaran bumi. Ini adalah perjalanan makro atau pusingan bumi mengelilingi matahari yang ambil masa lebih lama, iaitu 365 suku hari atau genap 1 tahun kita. Okey, masuk ke bahagian kedua, mari kita zoom in sekejap pada putaran bumi dan apa kesan harian dia. Kita fokus pada gear jangka pendek planet kita. Sambil bumi kita berputar ibarat gasing yang tak pernah berhenti tu, ia secara automatik menghasilkan 4 kesan harian yang sangat ketara dalam hidup kita. Putaran inilah yang mencipta ritme harian kita bermula dengan wujudnya siang dan malam, ia juga yang menetapkan perbezaan waktu tempatan untuk zon masa yang berbeza di seluruh dunia, membias arah tiupan angin dan akhir sekali ia mengawal kejadian air pasang dan surut di lautan kita. Semuanya bermula dengan satu kitaran yang ringkas tapi sangat penting ni. Bumi kita sentiasa berputar dari arah barat ke timur. Putaran inilah sebabnya kenapa sebahagian bumi yang kebetulan menghadap matahari akan disinari cahaya, lalu menjadikannya waktu siang. Sementara itu, bahagian yang membelakangi matahari pula akan bergelap dan jadilah waktu malam. Ia adalah satu kitaran lengkap jarum jam yang mengambil masa tepat 24 jam setiap hari. Seterusnya, di bahagian ketiga, kita akan beralih kepada kesan yang lebih kompleks sedikit iaitu daya Coriolis dan juga kejadian pasang surut. Pernah tak anda terfikir kenapa angin tak bertiup lurus je? Bila mesin bumi kita berputar ligat dari barat ke timur, pusingan tu menghasilkan satu daya pesongan fizikal yang saintis panggil sebagai daya Coriolis. Secara asasnya, daya ini akan menyebabkan angin atau udara terbias ke arah kanan di hemisfera utara dan terbias ke arah kiri di hemisfera selatan. Inilah rahsia atau gear tersembunyi yang membentuk corak angin monsun di seluruh dunia kita. Tapi kan, bukan setakat udara je tahu yang terkesan. Lautan kita pun bertindak balas sama. Kejadian pasang surut laut yang biasa kita tengok berlaku 2 kali sehari tu sebenarnya didorong oleh tarikan graviti gabungan antara bumi, bulan dan juga matahari. Bulan kita ni walaupun nampak kecil je kat langit tu, posisinya sangat dekat dengan bumi. Jadi, tarikan graviti bulan tu cukup kuat untuk menarik dan membonjolkan air laut kita dan inilah yang mencipta kejadian air pasang di kawasan yang kebetulan sejajar dengannya. Baiklah, masuk ke bahagian keempat, kita dah tengok putaran harian. Sekarang, jom kita beralih ke pergerakan makro pula, iaitu peredaran bumi dan kitaran tahunannya.
Bila bumi membuat orbit lengkap melawan arah jam mengelilingi matahari selama 365 suku hari itu, digabungkan pula dengan kecondongan paksi 23,5 darjah tadi, satu fenomena yang menakjubkan berlaku. Terhasilnya 4 musim. Kita akan bermula dari equinox musim bunga pada bulan Mac, membawa kepada solstice musim panas di bulan Jun, masuk ke equinox musim luruh bulan September dan diakhiri dengan solstice musim sejuk setiap 22 Disember. Ia seumpama satu koreografi kosmik tahunan yang sangat sempurna. Semasa kejadian equinox, matahari akan memancar tepat berada pada garisan khatulistiwa. Kesannya, siang dan malam akan jadi sama panjang di seluruh dunia. Tapi, bila masuk solstice musim panas pada bulan Jun, matahari itu beralih tegak pada garisan sartan di utara. Dan ini yang gila sikit, kawasan dekat kutub utara akan mengalami waktu siang berterusan selama 24 jam penuh, tak ada malam langsung. Dan sebaliknya pula pada bulan Disember, kutub utara akan bergelap sepenuhnya selama 24 jam. Ini adalah satu ekstrim cuaca yang betul-betul di luar kebiasaan kita. Sekarang kita tiba di bahagian kelima dan terakhir kita. Kita akan bincangkan tentang penjejaran kosmik yang jarang berlaku dan macam mana ia mengubah suhu kita. Peredaran bumi kita mengelilingi matahari dan peredaran bulan mengelilingi bumi. Kadang-kadang, laluan diorang ni berada dalam satu posisi penjajaran yang sangat sempurna. Matahari, bumi dan bulan beratur dalam satu garisan lurus. Bila ini terjadi, boom! Kita dapat tengok fenomena gerhana yang menakjubkan. Bila bumi menghalang cahaya matahari dari terkena bulan, bayang bumi akan jatuh atas bulan, maka jadilah gerhana bulan. Kalau bulan pula yang duduk kat tengah-tengah dan halang cahaya matahari dari kena bumi, kita akan saksikan gerhana matahari. Tapi pergerakan astronomi ni sebenarnya bukan setakat bermain dengan bayang-bayang je tau. Ia beri kesan terus kepada pemanasan bumi. Cuba ingat balik bulan Mac tahun 2016. Masa tu, penjajaran equinox musim bunga telah mencetuskan satu gelombang panas yang sangat luar biasa merentasi Asia Tenggara. Suhu mendadak naik melepasi 36 darjah Celsius. Panas berdeting kan? Bila equinox ni berlaku, pancaran matahari berada direct, betul-betul atas kepala kita pada garisan khatulistiwa. Walaupun saintifiknya fenomena ini bukanlah penyebab pemanasan global secara langsung, tapi ia bertindak macam satu pemangkin yang mendadak. Bandar-bandar yang terletak berhampiran khatulistiwa macam Kuala Lumpur, Singapura dan Jakarta seolah-olah terbakar dengan cuaca yang panas melampau dan ia menjadi amaran konkret kepada ketibaan musim kemarau di rantau Asia Tenggara. Jadi, pengajarannya di sini, semua sistem hidupan dekat atas planet kita ni sangat bergantung kepada keseimbangan pergerakan jentera kosmik ini. Sebelum kita berpisah, saya nak tinggalkan anda dengan satu persoalan yang mungkin anda boleh fikir-fikirkan nanti. Kalaulah paksi bumi kita ni berdiri tegak sepenuhnya, tak sengit 23,5 darjah tu. Agak-agaknya kan, adakah kita masih berpeluang nak merasai peralihan musim salji, musim luruh dan musim bunga? Fikirkanlah betapa hebatnya planet jam randik kita ni berfungsi dan hargailah tarian kosmik yang sedang berlaku pada setiap detik di sekeliling kita. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama saya dalam penerangan kali ini.